Kita lihat kepada line up yang diturunkan oleh kedua-dua pasukan. Ini merupakan pasukan terbaik mereka. Dan kita lihat di gambar tadi adalah Leridon Krasniki yang merupakan pemain yang berasal dari Albania. Dan nombor 49 bagi pasukan Felda United. Ayam tambatan mereka, target man mereka itu Fernandes Thiago Augusto. Ya, kedua-dua pasukan mempunyai kelebihan masing-masing dan pemain-pemain yang cukup perlu diberi perhatian, iaitu Leridon Krasniki, Sandro da Silva, Fernandes Thiago. Saya harap semua pemain ini mampu untuk membantu pemain-pemain tempatan memainkan aksi yang terbaik pada malam ini. Okey, sepak bola permainan dalam separuh masa yang pertama sudah pun bermula. Dan kita ingin melihat corak permainan yang berbeza. Serangan awal yang cuba dilakukan oleh pasukan Kedah, tetapi kekasaran yang dilakukan terhadap Chediende dan ini memberikan sepakan percuma. Kekasaran yang dilakukan oleh Bojan Miladinovic, yaitu pemain back bagi pasukan Felda United yang berasal dari Yugoslavia. Kita lihat bagaimana asakan awal yang cuba dilakukan. Memang jelas bahawa dia menjatuhkan ataupun menarik pergerakan yang cuba dilakukan oleh Chediende sebentar tadi. Jadi sepakan percuma di minit-minit awal ataupun di saat-saat awal permainan separuh masa yang pertama ini. Itu dia layangan kad kuning daripada kepada Bojan, dan ini merupakan sesuatu yang tidak digemari sebenarnya oleh jurulatih Irfan Bakti sendiri, kerana mungkin menjejaskan sedikit corak permainan Bojan Miladinovic. Dan sepakan percuma pertama untuk pasukan Kedah, satu serangan awal yang cukup positif dan mungkin mereka mengharapkan sesuatu daripada sepakan ini kerana mereka tahu Sandro da Silva banyak menjaringkan gol melalui sepakan percuma di hadapan pintu gol. Jadi sepakan yang akan dilakukan oleh Sandro da Silva, satu sepakan leret tetapi serong sedikit di sebelah kiri pintu gol. Jadi terlepas satu peluang yang menarik sebenarnya untuk dead ball situation bagi pasukan Kedah. Dan percubaan pertama yang dilakukan oleh Sandro da Silva. 7 gol dijaringkan oleh Sandro setakat ini dalam TM Piala Malaysia 2015. Ya, kedua-dua pasukan masih lagi ingin mencari rentak permainan yang untuk memulakan dengan baik, dan saya rasa kita akan menyaksikan satu aksi yang lebih bertenaga selepas ini. Serangan yang cuba diatur sekarang ini oleh pasukan Felda United, satu gerakan yang agak menarik. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh Fernandes Thiago dihalang, tetapi tidak, kata pengadil. Permainan diteruskan. Satu tugas yang cukup berat sebenarnya bagi barisan pertahanan pasukan Kedah. Perlu menyekat pergerakan terutamanya pemain Fernandes Thiago Augusto bagi pasukan Felda United, dan mereka juga perlu mengawasi pergerakan Indra Putra Mahyudin yang juga merupakan seorang pemain yang jika diberi peluang, jika diberi ruang yang sedikit pun boleh mencatatkan sesuatu yang menarik bagi pasukan Felda United. Serangan balas yang cuba dilakukan tetapi sudah pun ditolak keluar sebentar tadi oleh Leridon Krasniki. Satu lagi gerakan yang cuba diatur menarik kali ini tetapi terlepas dan mudah dikawal oleh pemain-pemain Kedah untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya buat seketika. Ini satu peluang yang menarik sekarang ini bagi pasukan Kedah untuk melancarkan serangan. Terlalu lambat pergerakan yang cuba dilakukan oleh Sandro sebentar tadi. Counter attack yang bahaya sekarang ini. Pintasan yang tepat dilakukan oleh Khairul Helmi, iaitu kapten bagi pasukan Kedah, untuk menyelamatkan keadaan. Jadi sudah ada gerakan-gerakan menarik diatur oleh pasukan Felda United terutamanya kerana mereka tahu mereka perlu mencari gol awal dalam perlawanan ini. Ya, pemain pertahanan pasukan Kedah perlu berhati-hati dengan serangan balas pemain-pemain Felda kerana kita lihat di selayang tempoh hari serangan balas pasukan Felda cukup berbahaya. Dan satu lagi gerakan yang cukup menarik sekarang ini cuba diatur oleh pasukan Felda, tetapi begitu ramai pemain-pemain Kedah yang turun untuk menjaga pintu gol mereka. Hantaran jauh yang cuba sekali lagi mencari Chediende, tetapi kali ini begitu yakin kawalan yang dilakukan oleh Bojan Miladinovic. Jelas bahawa corak permainan pasukan Kedah, Chediende diletakkan sebagai satu lagi peluang yang terbuka. Tetapi itulah yang saya katakan bahayanya pemain ini, Indra Putra. Diberi sedikit ruang
dan dia boleh mencemaskan pintu gol pasukan lawan. Ya, Indra Putra beliau pemain yang cukup berpengalaman. Beliau tahu bagaimana hendak menembusi pemain pertahanan. Beliau berjaya menepasi perangkap offside, tapi sayangnya sepakan beliau sedikit tersasar ke atas dan menyelamatkan pintu gol pasukan Kedah sebentar tadi. Jadi itu amaran awal sebenarnya yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Felda United. Mereka memang berusaha sekarang ini untuk mencari gol awal kerana kedudukan dua sama dalam pusingan yang pertama ataupun perlawanan yang pertama itu memberi kelebihan kepada pasukan Kedah yang mempunyai dua jaringan gol di tempat lawan. Kita lihat pergerakan Badrul Bahtiar, tetapi hantaran yang tidak tepat bersama-sama dengan Loridon sebentar tadi. Sekali lagi gerakan yang cuba diatur Rizal Ghazali, Loridon Krasniki. Kawalan yang tidak kemas pula dilakukan oleh Thiago, akhirnya terlepas, memberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Kedah. Jadi Edeh berusaha keras, tolakan ke belakang oleh Badrul Bahtiar. Satu kawalannya agak menarik dilakukan oleh Muhammad Rizal, tetapi satu kedudukannya agak bahaya. Kesilapan yang dilakukan, Indra Putra cuba menggerakkan serangan, tetapi nasib baik tolakannya tidak tepat kepada rakan. Tetapi masih lagi Felda United menguasai permainan sekarang ini. Hantaran-hantaran yang agak menarik dilakukan oleh pemain-pemain Felda United. Kawalan menarik daripada Adib, hantaran jauh ke depan pintu gol, tetapi tidak ada rakan-rakan yang dapat membaca hantaran itu yang dilakukan oleh sebentar tadi oleh Adib Aizuddin. Muhammad Firdaus Muhammad, iaitu penjaga gol bagi pasukan Kedah, menyadari bahawa dia mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat juga sebenarnya. Jelas bahawa penguasaan yang ditunjukkan oleh pemain Felda United. Tolakan yang dilakukan oleh Indra Putra bersama-sama dengan Fernandes Thiago Augusto tidak menjadi. Terpaksa pasukan Kedah sekarang ini menggerakkan semula serangan daripada bawah, hantaran jauh yang cuba mencari Cedi Edeh, tetapi terlalu kuat, terlalu jauh untuk dikejar. Jadi Akmal, bagaimana anda melihat corak permainan kedua pasukan, terutamanya pasukan Felda United sendiri? Ya, dalam 7 minit pertama ini nampaknya pasukan Felda lebih menguasai perlawanan dan berjaya untuk membuat hantaran pendek dan sekali-sekala untuk membuat serangan balas yang cukup berbahaya, dan pemain Kedah belum lagi settle down dalam 7 minit pertama ini, dan kita mengharapkan kedua pasukan akan lebih melakukan banyak serangan selepas ini. Okey, ini satu gerakan yang menarik sekarang ini. Syazwan mencari rakan, satu lagi peluang sekarang ini, tetapi gagal untuk melakukan satu cross yang lebih tepat ataupun lebih kemas. Walaupun diusahakan di sana oleh Sandro da Silva, tetapi akhirnya terlepas satu gerakan yang cuba diatur oleh pemain-pemain Kedah dalam situasi yang mungkin agak kelam kabut sedikit sebenarnya. Ya, Syazwan Zainul memang merencanakan bola yang cukup baik dari sebelah kiri, dan itu yang perlu digunakan oleh pemain-pemain Kedah untuk menggunakan kelajuan yang ada pada Syazwan Zainul, kerana dia mampu untuk menembusi benteng pertahanan pasukan Felda. Dan saya juga dapat melihat bahawa Badrul Bahtiar haruslah menguasai di bahagian tengah itu. Apapun Edeh sekarang ini mempunyai peluang. Satu percubaan yang menarik terkena tiang. Follow up yang kemas, tetapi sayang sekali satu peluang yang cukup menarik daripada situasi yang tidak dijangkakan. Lorongan yang cukup menarik dilakukan oleh Badrul. Cedi Edeh melakukan percubaan, terkena tiang di sebelah kiri, dan terselamat pintu gol Felda United daripada counter attack ataupun serangan pantas yang dilakukan. Kita lihat bagaimana hantaran yang cukup tepat dilakukan, larian yang menarik, dan beliau melakukan satu hal volley yang cukup menarik. Sepakan penjuru sebentar tadi dilakukan, tetapi tidak membawakan sebarang hasil. Ya, satu peluang yang baik untuk pasukan Kedah. Teknik sepakan yang cukup menarik pada Cedi Edeh, tapi sayangnya tiang gol menghalang gol pertama pasukan Kedah, dan sepakan susulan daripada Badrul Bahtiar pula berjaya dihalang oleh pertahanan pasukan Felda. Jadi terlepas peluang yang saya kira cukup baik sebenarnya bagi pasukan Kedah untuk mencari gol pembukaan dalam perlawanan ini. Hampir masuk ke minit yang ke-10 separuh masa yang pertama ini.
Hantaran yang dilakukan oleh Firdaus sebentar tadi, satu lagi gerakan tidak tepat, hantaran kepada belakang akhirnya terlepas. Mudah dikawal sekarang ini pemain-pemain Kedah yang sudah mula mendapat rentak permainan mereka. Edeh, Badrul masih lagi mengawal Badrul. Edeh, kawalan yang menarik yang dilakukan oleh Edeh tetapi terlepas dan terselamat. Sandro juga berada di sana untuk memberi bantuan. Satu rempuhan yang dilakukan oleh pemain Syukur Adan, kapten pasukan Felda United. Memanglah kita kenal Syukur Adan adalah seorang pemain yang mempunyai corak permainan yang keras. Bagaimana asakan yang dilakukan terhadap Sandro da Silva, dan ini memberikan satu lagi situasi yang mungkin boleh mencemaskan pintu gol mereka. Kita lihat bagaimana hantaran yang cukup menarik tadi dilakukan oleh Syafizan, dan kita lihat larian yang cukup menarik juga, dan percubaan yang sedikit saja hampir lagi menewaskan penjaga gol Felda United yaitu Farizal Harun, tetapi tiang gol di sebelah kirinya menyelamatkan keadaan. Dan follow up yang cuba dilakukan oleh Badrul Bahtiar juga gagal. Sepakan percuma sekarang ini. Terus satu lagi percubaan yang deras, kencang, tetapi serong yang dilakukan oleh pemain Kedah iaitu Badrul Bahtiar. Ya, pemain-pemain Kedah antara Badrul ataupun Sandro perlu menggunakan peluang yang terhidang seperti sepakan percuma di hadapan pintu gol, kerana kita lihat sudah dua sepakan percuma di awal permainan ini, dan pemain-pemain Felda perlu mengurangkan kesalahan di hadapan pintu gol kerana ia boleh menghukum kesilapan yang mereka lakukan. Permainan yang sudah pun masuk ke minit yang ke-11, jadi sudah ada corak permainan yang seimbang di antara kedua pasukan ini, terutamanya dari pasukan Kedah sendiri yang sudah mula dapat menguasai permainan ini, walaupun di minit-minit awal asakan-asakan menarik dilakukan oleh pasukan Felda United yang mencemaskan pintu gol mereka. Sana tadi adalah Thiago, dan satu lagi gerakan kembali semula kepada Thiago. Satu cross yang agak menarik, cuba mencari Indra Putra Mahyudin, tetapi kepantasan penjaga gol Muhammad Firdaus menerbangkan dirinya untuk menyelamatkan keadaan sebelum bola itu dapat disambar oleh Indra Putra Mahyudin. Tangkapan yang menarik daripada Muhammad Firdaus, seorang pemain muda yang boleh berpotensi untuk pergi lebih jauh selepas ini. Satu lagi gerakan yang menarik, satu lagi peluang Edeh sekarang ini. Masih lagi mengawal. Agak lambat sedikit dia untuk melepaskan bola itu, barulah bola itu dilepaskan kembali semula kepada Jadi Edeh, tetapi kali ini rakannya juga tidak bersiap sedia, iaitu Leridon Krasniki. Asakan yang cuba dilakukan sekarang ini dibantu oleh Muhammad Rizal. Satu lagi lorongan dan satu lagi larian, tetapi sudah pun dapat dikesan. Jadi Edeh sudah pun berada pada posisi offside. Satu keputusan yang tepat dilakukan oleh Hamzah Jaafar, iaitu penolong pengadil pertama. Sudah pun dapat melihat kedudukan bagaimana Jadi Edeh sudah pun bergerak ke hadapan sebelum hantaran ataupun lorongan itu dilakukan. Dan kita sudah dapat melihat aksi-aksi yang baik daripada pemain-pemain Kedah. Mereka membuat serangan demi serangan ketika ini, dan jika dibiarkan pemain Kedah ini buat hantaran terus demikian, boleh menghukum pasukan Felda. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan, kekasaran yang dilakukan terhadap Badrul Bahtiar, dan kali ini Adib Aizuddin dipersalahkan. Kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Adib terhadap Badrul. Memang keras asakan itu, dan keputusan yang tepat dilakukan oleh pengadil. Agak berbahaya sepakan asakan yang dilakukan oleh Muhammad Adib sebentar tadi. Ia boleh mendatangkan risiko kecederaan kepada pemain lawan. Jadi apakah set piece yang direncanakan oleh pemain Kedah sekarang ini melalui sepakan percuma ini? Sana ialah Bang Sinwan yang akan melakukan sepakan ataupun mengambil sepakan percuma ini. Dia merupakan pemain pertahanan yang berasal dari Korea Selatan.
Satu hantaran tinggi yang diarahkan kepada Muhammad Syazwan. Satu kedudukan yang menarik, cross yang dilakukan oleh Muhammad Syazwan, tetapi dipintas dengan sempurna oleh pemain-pemain Felda. Satu lagi peluang Ede sekarang ini, tetapi lihatlah betapa ramainya pemain-pemain yang mengerumuni jadi Ede sebaik saja ataupun setiap kali dia mendapat bola. Jadi begitulah kawalan ketat yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan Felda United apabila Cherry Ede mendapat bola. Ya, hantaran yang baik daripada Lee Ridwan sebentar tadi. Cherry Ede sedikit lambat. Jika beliau selepas membuat turn, beliau terus membuat satu rembatan, saya rasa boleh menghasilkan sesuatu buat pasukan tuan rumah. Mana diteruskan, kata pengarah, tolakan yang dilakukan oleh Ahmad Syamin sebentar tadi. Di sana ialah Fernandes Thiago Augusto sekarang ini. Masih lagi mengawal, satu lagi cross, tetapi clearance berjaya dilakukan dengan cukup sempurna oleh pemain Kedah untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Dan counter attack yang menarik sekarang ini. Larian yang cukup pantas cuba dilakukan sebentar tadi, tetapi jelas bahawa pergerakan Muhammad Syazwan Zainal sudah pun dihalang. Dan sekali lagi pasukan Kedah mendapat sepakan percuma. Dan sekali lagi Syukur Adan sebenarnya yang dipersalahkan. Dia harus berhati-hati sebenarnya Syukur Adan. Lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Syukur, kekasaran yang dilakukan terhadap Muhammad Syazwan Zainal. Dan inilah jurulatih pasukan Kedah, iaitu jurulatih sementara mereka, iaitu Raymond Marcote, yang lebih dikenali di kalangan pemain sebagai Marco. Sementara itu Syahrul Saad, pemain back bagi pasukan Felda United, menyatakan sesuatu. Dan kita lihat Irfan Bakti juga memberi arahan kepada pemain-pemainnya. Ya, Irfan Bakti seorang jurulatih yang cukup bagus dengan taktikal beliau. Beliau mampu untuk merancanakan taktikal yang boleh untuk membantu pasukan untuk memenangi perlawanan-perlawanan yang penting seperti ini, seperti mana kita lihat dalam suku akhir kedua tempoh hari, di mana mereka mampu untuk menewaskan JDT di Lakin. Itu satu yang perlu diambil kira oleh pemain-pemain Kedah dan juga barisan kejurulatihan Kedah, kerana Irfan mampu untuk merencanakan taktikal yang boleh menewaskan Kedah pada malam ini. Okey, saya nak tanya satu soalan kepada Akmal. Apakah anda pernah bermain dengan Syukur Adan? Apakah anda cukup faham dengan corak permainan Syukur Adan? Ya, saya bermain bersama Syukur Adan di dalam pasukan Selangor dan juga di dalam pasukan kebangsaan, dan saya cukup faham siapakah Syukur Adan sebenarnya. Okey. Tapi dia pemain yang cukup berbakat sebenarnya. Ya, cukup berbakat dan cukup berkarakter. Betul. Adanya beliau dalam pasukan boleh membantu semangat pemain-pemain untuk bermain lebih gigih dan juga lebih kuat. Okey, Muhammad Syazwan Zainal sudah pun diberi rawatan. Permainan sudah pun boleh diteruskan sekarang ini. Masuk ke minit yang ke-17, separuh masa yang pertama, masih lagi terikat 0-0, dan secara agregatnya masih juga terikat dengan 2-2, tetapi 2 gol di gelanggang lawan yang dijaringkan oleh pasukan Felda United atau pasukan Kedah akan memberikan kelebihan sebenarnya jika kedudukan seri ini berkekalan sehingga tamat permainan ini. Tetapi itu ramalan awal kita. Banyak yang boleh berlaku, sesuatu di luar jangkaan juga boleh berlaku sebenarnya dalam perlawanan ini. Ini asakan yang dilakukan oleh Indra Putra kepada Sandro da Silva. Kita lihat bagaimana asakan itu dilakukan. Jelas dia menolak Sandro da Silva, dan ini memberikan lontaran ke dalam ataupun sepakan percuma sebenarnya yang akan dilakukan oleh Syafizan Hashim. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini Syafizan. Pendek saja kepada Syazwan Tajuddin sebentar tadi. Ini satu ruang yang menarik kepada Rizal untuk menggerakkan serangan. Badrul bergerak pantas sekarang ini. Masih lagi Badrul, walaupun ditolak dan diasak, tetapi permainan diteruskan. Dan lontaran ke dalam sekarang ini bagi pasukan Kedah. Sementara itu kita lihat Zahrahan Kerangga agak tenggelam permainannya setakat ini bagi pasukan Felda United. Dia merupakan seorang pemain yang boleh menjaringkan gol. Satu cross yang menarik, cuba mencari Ede, tetapi sekali lagi terlepas. Gerakan yang cuba diatur. Di sana ialah Syazwan.
Masa menolak ke belakang, satu gerakan yang cuba diatur tetapi kawalan yang tidak sempurna dilakukan sebentar tadi oleh Loridon Krasniqi, terlepas gerakan yang cuba diatur. Sudah ada sedikit perbezaan Akmal kalau kita lihat corak permainan, terutamanya Badrul Bakhtiar yang sudah pun mula sekarang ini naik ke atas untuk membantu barisan serangan, tidak lagi hanya berlega-lega di kawasan tengah. Ya, Badrul pada malam ini ditugaskan berada di bahagian kanan menggantikan tempat Farhan Roslan, dan saya rasa beliau mempunyai kelebihan kerana beliau mempunyai hantaran-hantaran yang cukup tepat dan juga menarik dan mampu untuk terus menewaskan pertahanan lawan dan membolehkan Chidi Edeh berhadapan dengan penjaga gol. Bang Seng Wan, satu kawalan kemas yang dilakukan oleh Syafizan. Ini gerakan yang mungkin boleh menghasilkan sesuatu yang menarik bagi pasukan Kedah. Syazwan sebentar tadi. Satu lagi tolakan yang mudah saja terus menuju kepada Syahrul Saad, seorang lagi pemain back yang cukup berpengalaman. Hantaran yang tidak tepat pula dilakukan oleh Zahrahan Kerangga. Dan counter attack yang pantas sekarang ini. Apakah Badrul boleh mencipta sesuatu yang menarik? Satu hantaran lebih merupakan sebagai cutback sebenarnya kepada pemain ini, iaitu Sandro da Silva, tetapi Sandro pula gagal untuk melakukan satu connection ataupun sentuhan ataupun sepakat yang lebih kemas, lebih tepat. Dan satu hantaran yang baik di tengah padang antara Badrul dan juga Chidi Edeh. Hantaran yang baik juga daripada Badrul Bakhtiar, tapi sayangnya sepakan Sandro sedikit tersasar dan gagal untuk menghasilkan gol buat pasukan Kedah. Sementara itu berlaku satu lagi kekasaran. Kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan terhadap Loridon Krasniqi. Asakan yang dilakukan oleh Ahmad Syamim Yahya, dan itulah yang mengakibatkan pengadil sudah pun melihat situasi itu dengan jelas. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Kedah. Tumpuan yang diberikan oleh jurulatih sementara bagi pasukan Kedah, iaitu Marco. Sepakan akan dilakukan oleh Syafizan Hashim. Antara tinggi, Badrul terlepas dan membiarkan kepada rakan, tetapi bola sudah pun keluar sebenarnya. Sementara itu salah seorang pemain Felda pula sekarang ini menghadapi kecederaan, iaitu Adib Aizuddin. Tapi dia sudah pun bangun semula. Mungkin satu kecederaan yang tidaklah begitu teruk apabila dia bertembung tadi, cuba mengawal pergerakan Badrul Bakhtiar. Lontaran ke dalam yang pantas dilakukan oleh Muhammad Rizal Ghazali. Ini satu lagi peluang yang cukup menarik, tetapi sekali lagi gagal untuk melakukan cross yang lebih bersih, iaitu Sandro da Silva sudah pun terhalang tadi oleh Muhammad Hadi Nazman untuk memberikan satu lagi sepakan penjuru bagi pasukan Kedah dari sebelah kiri pintu gol Felda United. Jadi Edeh bersiap sedia, begitu juga dengan penjaga gol Farizal Harun. Melihat situasi ini, dan satu hantaran yang kemas sebenarnya, tidak ada sesiapa pun yang mengawal. Saya kira di sana tadi pemain Kedah hanya berseorang, yaitu Muhammad Syazwan Zainal, dan counter attack yang pantas cuba dilakukan Syahrul Saad pula. Hantarannya tidak kemas, dan kali ini Indra Putra Mahyudin melakukan kekasaran dan dia dilayangkan kad kuning oleh pengadil. Ada satu terjahan yang agak keras daripada Indra Putra terhadap kapten pasukan Kedah sebentar tadi. Ya. Dan sememangnya kad kuning perlu dilayangkan kepada beliau. Jadi satu terjahan yang cukup bahaya sebenarnya. Itu dia, kita lihat bagaimana terjahan yang cukup bahaya dilakukan terhadap Khairul Helmi. Dia perlu berhati-hati, Indra Putra. Dan kalau kita lihat daripada penerima kad kuning, bukanlah dalam perlawanan ini, tetapi dalam perlawanan yang pertama, ramai juga pemain-pemain Kedah yang menerima satu kad kuning sekarang ini. Antaranya ialah penjaga gol sendiri, iaitu Muhammad Firdaus, dan lain-lain pemain ialah Chidi Edeh juga sudah pun menerima kad kuning dalam perlawanan setakat ini. Muhammad Syazwan Tajuddin, begitu juga Syazwan Zainal dan juga Sandro da Silva. Jadi mereka perlu lebih berhati-hati. Ya, pemain-pemain yang sudah ada satu kad kuning perlu lebih berhati-hati. Jika tidak mereka menerima satu lagi kad kuning pada perlawanan malam ini, mereka tak dapat untuk beraksi untuk dalam perlawanan akhir nanti. Kerana perlawanan akhir Piala Malaysia
semua pemain yang beraksi di Malaysia pasti mengidamkan aksi di final Piala Malaysia. Betul. Dan Indra Putra Mahyudin menerima satu kad kuning. Sementara itu Firdaus Fauzi dan juga Ahmad Syamil Yahya juga sebelum ini sudah pun menerima satu kad kuning. Jadi mereka juga perlu berhati-hati kalau mempunyai keinginan sebenarnya untuk beraksi di pertandingan akhir nanti. Sekiranya Felda United dapat melayakkan diri, apapun kita tumpukan perhatian pada perlawanan yang sudah pun bermula semula sekarang ini. Edeh yang dikawal oleh 3 pemain, langsung tidak ada ruang kepada Edeh untuk bergerak, termasuklah Adib Aizuddin yang juga turut mengambil ataupun membantu rakan-rakannya untuk mengawal pergerakan Chedi Edeh, pemain yang berasal dari Lagos, Nigeria ini, mempunyai susuk tubuh yang cukup hebat bagi saya, dan dia mengingatkan saya kepada pemain daripada Pahang yang juga bermain seperti beliau, Dixon Wakame. Ya. Mungkin itu satu arahan yang telah diberikan oleh Irfan Bakti, kerana apabila beliau Chedi Edeh menerima bola, 2 atau 3 pemain perlu cepat untuk rapat beliau, kerana beliau mampu untuk menggelecek dan juga menghasilkan gol buat pasukan Kedah. Syafizan Hashim, tamparan yang tidak kemas yang dilakukan sebentar tadi oleh Syazwan Zainal. Bentaran yang pantas dilakukan oleh Firdaus Fauzi. Terlepas Indra Putra. Dan ini peluang sekarang ini Edeh. Lihatlah bagaimana pemain-pemain sudah mula mengurungi Edeh. Cuba mencari Badrul Bahtiar sekarang ini, dapat mengejar. Badrul terpaksa menunggu rakan-rakan untuk naik ke atas. Satu lagi gerakan menarik sekarang ini, tetapi tidak menjadi pergerakan yang cuba dilakukan bersama dengan Krasniki sebentar tadi. Tolakan yang dilakukan oleh Syafizan Hashim tidak tepat kepada rakan, jadi mudah bagi Felda United mengawal permainan melalui Syukur Adan, dan dibantu sebentar tadi oleh rakannya untuk menaikkan ataupun menghantar bola itu ke atas, tetapi asakan yang sekali lagi pemain Felda United dipersalahkan, iaitu Ahmad Syamil, melakukan kekasaran terhadap Syafizan Hashim ataupun menolak bola itu keluar. Lontaran ke dalam sekarang ini bagi pasukan Kedah. Dan nampaknya pasukan Felda masih gagal untuk menghasilkan serangan demi serangan, kerana pemain-pemain pasukan pertahanan Kedah berjaya untuk mengekang asakan mereka di bahagian tengah. Dan ini bahaya sekarang ini bagi pasukan Kedah. Satu lorongan yang cuba dilakukan oleh Ahmad Syamil Yahya, tetapi sayang sekali dia gagal untuk melakukan satu lorongan yang kemas. Sudah pun berjaya disekat oleh pemain-pemain back pasukan Kedah, kerana mereka sudah pun melihat pergerakan Indra Putra Mahyudin, begitu juga dengan Fernandes Thiago Agusto. Satu antaran jauh yang cuba mencari Edeh yang berseorangan saja, mudah dikawal oleh Boyan Miladinovic. Syukur Adan memperlahankan sedikit corak permainan sekarang ini, mengatur serangan, gerakan pantas Zahrahan Kerangga, dan di sini ialah Indra, pemain nombor 33, iaitu Muhammad Hadin. Satu peluang yang baik sekarang ini bagi pasukan Felda United. Satu lagi cross yang cuba dilakukan, hantaran yang cuba dilakukan terlalu lemah dan mudah saja dikeluarkan oleh pemain Kedah yang sudah pun berada di barisan pertahanan mereka, di depan pintu gol mereka. Ya, agak lemah sepakan yang cuba dilakukan oleh Syamim Yahya sebentar tadi, kerana beliau lihat ada 2 pemain sudah menunggu di hadapan. Jika bola itu melepasi pertahanan, mungkin akan menyukarkan pertahanan pasukan Kedah sebentar tadi. Badrul, Edeh kembali semula. Badrul juga berada di sana, tetapi kedua-dua pemain terlepas. Kita lihat bagaimana gerakan yang cuba diatur oleh Felda United sekarang ini menggunakan Ahmad Syamil Yahya. Antaran jauh yang dilakukan, satu tandukan yang berjaya juga dilakukan oleh Fernandes Thiago Agusto, tetapi pada situasi yang agak sukar dia gagal untuk melakukan satu tandukan yang kencang, satu tandukan yang kemas untuk menewaskan Muhammad Firdaus. Kita lihat ulang tayang. Ya, cross yang baik daripada Ahmad Syamil sebentar tadi, tapi Fernandes
Tiago sudah dicabar oleh pemain pertahanan, itu ya menyukarkan beliau untuk membuat tandukan yang baik dan mudah ditangkap kemas oleh Muhammad Firdaus sebentar tadi. Kita lihat bagaimana Bang Siung Wan sentiasa saja mengawasi pergerakan Fernandes Tiago dan juga Indra Putra. Dia mengawal barisan pertahanan dengan agak baik sama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Jadi itu merupakan satu disiplin yang cukup menarik di barisan pertahanan pasukan Kedah. Hampir masuk ke minit yang ke-30 sekarang ini. Kedudukan masih lagi 0-0 dari segi agregatnya. Masih lagi kekal 2 sama, tetapi advantage masih lagi kepada pasukan Kedah. Satu lagi asakan yang dilakukan oleh Adib Aizudin. Sayang sekali kepada siapa lagi kalau bukan Badr Bhatia. Dan sesuatu yang tidak harus dilakukan oleh Adib, dia juga dilayangkan kad kuning oleh pengadil. Biasakan yang cukup keras daripada Adib sebentar tadi. Beliau mungkin ingin membuat intercept terhadap bola tadi agak lambat, itu yang menyebabkan beliau terkena Badr Bhatia. Jadi Adib juga perlu berhati-hati sekarang ini. Adib Aizudin Latif. Sepakan percuma sekarang ini akan dilakukan oleh Badr Bhatia. Satu situasi agak cemas, tetapi akhirnya berjaya dibaca dengan kemas oleh Farizal Harun untuk menyelamatkan keadaan itu. Terlalu ke dalam ya flick yang cuba dilakukan oleh Sandro da Silva sebentar tadi. Kali ini asakan yang dilakukan oleh Khairul Helmi terhadap Fernandes Tiago Agusto. Memang jelas bahawa dia melakukan tolakan dan juga asakan daripada belakang. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Felda United. Separuh masa yang pertama yang begitu menarik sebenarnya dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Muhammad Firdaus memberi arahan kepada rakan-rakan untuk melakukan benteng yang kemas. Satu lagi situasi yang perlu diberi perhatian, sepakan yang pendek saja sebentar tadi dilakukan oleh Boyan. Hantaran ke depan pintu gol agak lambat, tetapi masih mempunyai ruang sekarang ini. Satu chip yang agak menarik. Dan sekali lagi kita lihat bagaimana ketangkasan Firdaus terpaksa melayangkan dirinya untuk melakukan tolakan dan menyelamatkan keadaan. Agak kelam kabut juga, agak lambat saya kira marking ataupun pergerakannya dilakukan oleh pemain-pemain di barisan pertahanan pasukan Kedah tadi. Ya, agak longgar kita lihat taktikal yang mereka buat melalui sepakan percuma dengan baik bagi pasukan Felda dan hampir-hampir untuk menghukum pemain-pemain Kedah. Gerakan yang menarik sekarang ini Fernandes Tiago, tetapi dia terlepas walaupun cuba dibantu oleh Kerangga. Dia juga gagal untuk melakukan hantaran yang kemas. Masih lagi cuba bergerak dan kali ini dia pula dihalang pergerakannya. Dan Ahmad Syamin Yaya juga gagal untuk melakukan sesuatu. Kekasaran yang dilakukan oleh Alredon Krasniki. Sepakan percuma. Kita lihat bagaimana halangan sebenarnya dan asakan yang dilakukan oleh Alredon Krasniki. Ya, Alredon Krasniki perlu lebih berhati-hati kerana beliau sudah mengumpul satu kad kuning sebelum ini. Jika tidak, beliau gagal untuk beraksi di final jika Kedah layak ke perlawanan akhir nanti. Betul. Sepakan percuma sekarang ini. Bersiap sedia Indra Putra Mahyudin. Sementara kita lihat Sandro juga sudah pun turun ke bawah di barisan pertahanan. Dan kita lihat juga di sana Syafitan Hashim. Indra Putra. Satu delivery yang agak menarik, tetapi tindak balas yang menarik juga dilakukan oleh Muhammad Firdaus yang sudah pun membaca gerak bola itu dengan tepat dan beliau sudah pun meluru keluar untuk melakukan satu tangkapan yang kemas. Ya, aksi yang cukup kemas daripada Muhammad Firdaus ya. Beliau cukup confident untuk mengagak bola itu dan beliau berjaya mengangkat dengan baik. Kali ini Indra Putra sekali lagi dilihat melakukan kekasaran terhadap Muhammad Syazwan Zainal. Kita lihat bagaimana memang jelas asakan yang dilakukan oleh Indra Putra.
Dia sudah pun dilayangkan kad kuning dalam perlawanan ini. Jadi dia juga seperti kata Akmal harus berhati-hati. Syazwan belum sampai kepada Cedi Aideh, sudah pun dipintas oleh pemain-pemain pertahanan Felda United. Badrul paksa menolak semula ke belakang. Aideh sama-sama dengan Badrul di sebelah kanannya, tetapi dia mengambil keputusan untuk menolak bola itu ke belakang untuk menggerakkan semula serangan. Kita lihat bagaimana kawalan yang cuba dilakukan oleh Loridon Krasniki, tetapi dia juga gagal. Walaupun ada sesuatu yang ingin diperkatakan oleh Krasniki kepada pengadil, mungkin kerana asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Felda. Sutradan Adib. Wah, satu kawalan yang menarik dilakukan sebentar tadi oleh Muhammad Hadin, tetapi sayang sekali terlepas. Tiago baru melakukan sesuatu sekarang ini untuk menggerakkan serangan mereka. Loridon Krasniki, dan ini kawalan yang dilakukan oleh Syazwan Tajuddin. Satu hantaran jauh, tetapi terlalu jauh saya kira bagi Cedi Aideh, dan sudah pun keluar dengan pantas Farizal Harun. Dan sekali lagi terpaksa bekerja keras Muhammad Firdaus Muhammad untuk menyelamatkan keadaan itu. Sementara itu saya diberitahu oleh penerbit bahawa Selangor sekarang ini mendahului 1-0 bertemu dengan pasukan Pahang dalam perlawanan yang kedua semifinal. Dan Badrul sekarang ini satu cross yang menarik, tetapi terlepas. Satu lagi rempatan leret yang dilakukan oleh Sandro da Silva, tetapi sayang sekali percubaan kaki kiri yang cukup kencang, cukup menarik. Kita lihat bagaimana Badrul, satu kawalan yang sempurna daripada Sandro da Silva, tetapi sayang sekali serong di sebelah kiri pintu gol. Ya, satu hantaran yang cukup baik daripada Badrul Bakhtiar, tapi sayangnya sepakan Sandro da Silva sekali lagi tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Felda. Sementara itu kita lihat Irfan Bakti seolah-olah tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil barangkali. Tetapi permainan diteruskan sekarang ini. Gerakan yang menarik sekarang ini Kerangga, tetapi hantaran yang cuba dilakukan oleh Zahrahan Kerangga juga tidak sampai ataupun tidak tepat kepada rakan. Badrul Bakhtiar perlu bekerja lebih keras sekarang ini. Dua pemain bertembung di sana bagi pasukan Felda United. Akhirnya Ahmad Syamin terpaksa menolak ke belakang untuk memberi ruang mengatur semula gerakan-gerakan yang lebih kemas. Indra Putra mencari ruang, kemana yang mau dihantar oleh Indra Putra. Mungkin dia ingin mencari Tiago yang sudah pun bergerak di sebelah kanannya, tetapi terlalu ramai pemain-pemain pertahanan Felda United yang sudah pun berada di sana, pemain-pemain Kedah yang sudah pun berada di sana. Firdaus sebentar tadi, dan inilah Zahrahan Kerangga. Tepat hantaran yang dilakukan, tetapi sayang sekali Muhammad Hadin Azman sudah pun berada pada posisi offside. Sudah pun dapat dikesan oleh pendolong pengadil kedua, iaitu Azmi Khalid di seberang sana. Kita lihat apakah ini satu keputusan yang tepat. Mungkin ya, daripada kedudukan ini kita tak dapat melihat dengan jelas. Dan jika kita lihat nampaknya ada seorang lagi pemain pertahanan Kedah di belakang itu. Betul. Itu tindakan yang boleh dipersoal oleh Irfan Bakti ataupun pemain Felda. Ya. Sementara itu Marco juga mengarahkan anak buahnya, mungkin memberi arahan sesuatu untuk memperkukuhkan lagi corak permainan mereka. Kedudukannya masih lagi terikat 0-0. Firdaus kembali semula kepada gerakan Fernandes, dan ini satu kedua kayak agak bahaya. Gol! Daripada situasi yang tidak dijangkakan, kita lihat bagaimana Ahmad Syamin Yahya akhirnya berjaya menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan Felda United. Tidak ramai penyokong-penyokong mereka yang berada di Stadium Darul Aman ini, tetapi ini sudah cukup sebenarnya untuk memberikan suntikan semangat
bukan saja kepada pemain-pemain tetapi juga kepada segelintir penyokong-penyokong mereka. Bagaimana gol ini boleh berlaku sebenarnya, Akmal? Dan satu larian yang baik daripada Syamim Yahya sebentar tadi membuat 1-2 passing bersama dengan Thiago Fernandes, dan kita lihat sepakan beliau agak perlahan tapi mungkin gagal dibaca dengan kemas oleh Muhammad Firdaus dan membenarkan gol pertama buat pasukan Firdaus, dan pujian harus diberikan kepada Muhammad Syamim Yahya yang berjaya membuat larian dengan baik dan juga menyudahkan peluang yang terhidang. Jadi kita lihat sekali lagi bagaimana percubaan yang cukup mengelirukan sebenarnya. Dia sendiri tidak menjangka, terkena tiang gol di sebelah kanan dan bola itu melantun masuk. Jadi satu kedudukan yang pastinya semakin menarik di Stadium Darul Aman ini. Kalau Selangor mendahului dengan 1-0 di Stadium Shah Alam, kali ini Felda United mendahului dengan 1-0 di Stadium Darul Aman. Jaringan yang dilakukan oleh Ahmad Syamim Yahya dalam minit yang ke-38 separuh masa yang pertama ini. Kelebihan sekarang pihak kepada pasukan Felda, dan sekarang pasukan tuan rumah perlu mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk mencari gol penyamaan. Ya. Dan itulah yang saya katakan, permainan ini akan menjadi lebih sengit, lebih hebat saingan di antara kedua-dua pasukan ini. Satu gol daripada pasukan Felda akan membuka lebih corak permainan kedua pasukan selepas ini. Dari segi agregat sekarang ini Felda United mendahului dengan 3-2. 5 minit saja lagi masa sebenar permainan, tidak termasuk masa tambahan. Pasukan Kedah masih lagi bermain dalam kawasan sendiri. Mereka cuba mengatur gerakan-gerakan yang lebih kemas, hantaran-hantaran yang tidak begitu tepat yang dilakukan, dan counter attack yang cuba dilakukan sekarang ini oleh pasukan Felda United. Polakan ke belakang yang dilakukan oleh Muhammad Hadin. Sekarang mudah dikawal oleh Adib. Bergerak sekarang ini Zahrahan Kerangga, tetapi bola sudah pun keluar dari kawasan permainan. Jadi lontaran ke dalam sekarang ini bagi pasukan Kedah. Rizal Ghazali. Tandukan yang dilakukan sebentar tadi oleh Sandro. Ede juga terlalu lambat, dan kawalan yang dilakukan oleh Syukur Adan terlalu jauh dari kawalan, akhirnya terlepas. Counter attack yang coba dilakukan, dan sekali lagi asakan yang dilakukan oleh Syahrul Sa'ad terhadap Sandro da Silva. Kita lihat bagaimana asakan dari belakang yang dilakukan, dan satu tolakan yang jelas dilakukan oleh beliau untuk memberikan sepakan percuma sekarang ini. Sudah pun dilakukan sebentar tadi, tetapi sekali lagi terlepas. Gerakan yang dilakukan, sementara itu penjaring gol tunggal bagi pasukan Felda United, iaitu Ahmad Syamim Yahya sekarang ini menghadapi kecederaan. Sementara itu Syafian Hashim menumpukan sepenuh perhatian sekarang ini, dan saya pasti Cedi Ede mungkin masih lagi gelisah dan sedikit kecewa dengan apa yang berlaku. Dan kita lihat bagaimana tidak ada kekasaran sebenarnya yang dilakukan oleh Syazwan Zainal. Mungkin sepakan itu yang dilakukan oleh Ahmad Syamim Yahya itu sendiri. Asakan yang dilakukan Badrul Bakhtiar sekarang ini perlu melakukan sesuatu. Ada ruang kepada Badrul Bakhtiar. Ede! Gol! Minit yang ke-43. Menggamatkan Stadium Darul Aman ini untuk menyamakan kedudukan. Kombinasi yang cukup tepat, cukup menarik antara Badrul Bakhtiar dan Cedi Ede. Ya, sekali lagi Badrul Bakhtiar memulakan hantaran untuk pasukan Kedah, dan beberapa kali sebelum ini beliau buat hantaran, dan ini sekali lagi beliau berjaya menggelecek seorang pertahanan lawan dan membuat hantaran cukup tepat ke belakang, dan Cedi Ede berjaya melepasi halangan yang ada di hadapan beliau dan menyudahkan dengan cukup baik. Cedi Ede seorang penyerang yang tidak boleh dibiarkan berseorangan di hadapan pintu gol, kerana beliau mampu untuk menjarikan gol dalam apa sudut sekalipun.
Jadi itulah jaringan yang cukup menarik dari Chedi Ede, dan ini merupakan jaringan gol yang ke-7 dalam bagi Chedi Ede ini untuk koleksi pribadinya dalam TM Piala Malaysia 2015. Kedudukan agregat sekarang ini terikat semula 3 sama, dan kembali semula kelebihan kepada pasukan Kedah. Ya, inilah bola sepak ya. Kita tidak boleh mengagak apa keputusan sebelum tamatnya 90 minit perlawanan, dan perlawanan pada malam ini telah membuktikan mana pasukan yang berjaya membuat permainan yang cukup baik, mereka pasti akan memenangi perlawanan. Jadi apa yang perlu difikirkan sekarang oleh Irfan Bakti Abu Salim kepada anak buahnya? Mereka akan berehat hanya beberapa minit saja lagi, dan mungkin dalam dressing room, dalam bilik persalinan nanti sudah pastilah ada strategi baru yang perlu disusun oleh Irfan Bakti dan anak buahnya. Sementara itu hanya 2 minit masa tambahan diberikan untuk separuh masa yang pertama ini. Ya, Irfan Bakti perlu untuk merencanakan taktikal baru beliau untuk menghadapi 45 minit separuh masa kedua nanti untuk memadam kelebihan yang ada pada pasukan tuan rumah sekarang. Mereka berusaha juga sekarang ini. Muhammad Hadin. Kawalan yang terlepas pula dari Adib. Nasib baik recovery yang menarik kepada rakan-rakan yang lain. Ini satu lagi kedudukannya agak menarik sekarang ini, mencari ruang. Indra Putra pula terlepas, walaupun satu antaranya cukup menarik daripada Fernandes Thiago Augusto yang mungkin teragak-agak apakah mau melakukan percubaan terus, tetapi akhirnya kita lihat bagaimana dia terpaksa mengambil keputusan. Fernandes Thiago terpaksa menolak kepada Indra Putra, tetapi Indra pula gagal untuk membaca hantaran itu ataupun mengawal hantaran itu dengan baik, dan terlepas satu peluang keemasan yang diperoleh oleh pasukan Felda United. Kita lihat bagaimana Indra gagal di sana. Ya, gerakan yang baik daripada Thiago Fernandes seperti tadi mampu untuk menggelecek dua pemain Kedah, dan hantaran terakhir beliau itu mungkin Indra tidak bersedia untuk menerima hantaran yang dilakukan oleh Thiago seperti tadi. Ini menarik Ede sekarang ini. Apakah dia dapat melakukan sesuatu? Badrul meminta bola, sudah pun mendapat bola itu sekarang ini. Satu lagi cross yang menarik daripada Badrul Bakhtiar. Tetapi kali ini terlepas pula, dan satu lagi peluang rempatan daripada luar yang dilakukan oleh Sandro da Silva, pemain yang berasal dari Brazil, dan akhirnya berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Felda United, iaitu Farizal Harun. Kesilapan yang dilakukan oleh kapten pasukan Felda United sendiri, Syukur Adan, yang hilang kawalan, dan itulah yang mencemaskan pintu golnya sebentar tadi. Dan itu dia tamat permainan separuh masa yang pertama ini. Dan inilah penjaring gol yang pertama bagi ataupun gol penyamaan sebenarnya, iaitu Chedi Ede bagi pasukan Kedah, apabila Ahmad Syamin Jaya berjaya menjaringkan gol tunggal bagi pasukan Felda United dalam minit yang ke-38, tetapi gol penyamaan kemudiannya dijaringkan oleh Chedi Ede minit yang ke-43. Jadi kedudukan separuh masa yang pertama, Kedah 1, Felda United 1. Sepak aksi bersama pasukan Selangor tewas di perlawanan akhir bersama pasukan Kedah, dan kita mengharapkan mana-mana pasukan terbaik untuk layak ke perlawanan akhir. Okey, kita tumpukan perhatian sekarang ini separuh masa yang kedua. Sesuatu yang penting, sesuatu yang amat terdesak sekarang ini, terutamanya bagi pasukan Felda United. Mereka perlu mencari jaringan gol yang lebih besar sekarang ini, dan mereka perlu melakukan lebih banyak asakan untuk mencari jumlah gol yang mungkin akan meletakkan mereka ke persaingan ataupun ke persada pertandingan akhir Piala Malaysia, TM Piala Malaysia 2015. Tapi Kedah sekarang ini yang menguasai permainan, satu gerakan yang menarik yang cuba diatur sekarang ini. Sekali lagi Badrul Bakhtiar akan merencanakan sesuatu, tetapi hantaran pendek yang dilakukan kepada Sandro, tolakan semula dari Sandro kepada Badrul telah pun keluar. Telah pun dipintas tadi oleh pemain Felda United untuk memberikan lontaran ke dalam sekarang ini kepada pasukan Kedah. Berada di sana ialah Rizal Ghazali. Tidak ada pertukaran yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan setakat ini. Kawalan mudah yang dilakukan oleh Loridon Krasniki.
cuba melepaskan diri. Dua pemain mengawal pergerakan beliau, termasuklah Zahrahan Kerangga yang saya lihat pada perlawanan ini tidak begitu menonjol corak permainannya, agak tenggelam. Ini dia Zahrahan Kerangga, pemain yang berasal dari Liberia. Dan sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Kedah di minit-minit awal separuh masa yang kedua ini. Sudah pun bersiap sedia di sana. Leridon Krasniki sudah pun berada di dalam kotak penalti, tetapi ditarik keluar. Dan Kedah sekarang ini cuba melancarkan ataupun melakukan sesuatu. Akhirnya terpaksa menolak ke belakang kepada penjaga gol mereka, iaitu Muhammad Firdaus, yang bermain dengan begitu baik sekali pada malam ini. Walaupun hantaran jauh yang dilakukan oleh Firdaus cuba mencari Cedi Ede, tapi dia sudah pun berada pada posisi offside. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Felda United. Ini satu gerakan yang menarik, satu ruang. Syamin melakukan cross. Indra Putra, repatan yang cukup kencang daripada Indra Putra Mahyudin. Satu posisi yang cukup menarik, tetapi sepakan ataupun ledakan sepakan yang dilakukan oleh beliau kencang, tetapi sayang sekali tinggi melepasi pintu gol. Kita lihat bagaimana percubaan daripada Indra Putra Mahyudin. Ya, sayang sekali ya, kerana sepakan Indra tadi tersasar. Sepatutnya beliau mampu untuk menjadikan gol kedua buat pasukan Felda, kerana peluang itu saya rasa cukup baik untuk Indra menjaringkan gol. Asakan awal seperti apa yang berlaku dalam separuh masa yang pertama tadi dikuasai oleh pemain-pemain Felda. Sementara itu kapten pasukan Felda United, Syukur Adan, pula menghadapi kecederaan sekarang ini. Apakah itu merupakan asakan yang agak keras daripada Cedi Ede? Tetapi dia sudah pun bangun semula untuk meneruskan permainan. Jadi tidak ada kecederaan teruk yang dialami oleh Syukur Adan. Dia amat diperlukan oleh Irfan untuk mengemudi barisan pertahanan pasukan Felda United, berlandaskan kepada pengalaman beliau. Satu lagi tadukan yang akhirnya keluar yang dilakukan sebentar tadi oleh Fernandes Thiago Augusto. Irfan Bakti, Abdul Salim banyak memainkan peranannya untuk meningkatkan corak permainan pasukan Felda United, dan saya kira dia telah berjaya melakukan satu tugas yang cukup baik, membimbing pemain-pemain Felda United untuk berada pada tahap yang mereka ada sekarang ini. Ya, bagi saya Felda United sekarang ini sudah menjadi satu pasukan kelab yang dihormati dan terbaik di negara kita sekarang. Dan Irfan sudah membawa Felda 2 tahun berturut-turut layak ke separuh akhir Piala Malaysia. Ini satu pencapaian yang cukup baik untuk pasukan kelab seperti Felda United. Betul. Kekasaran yang dilakukan oleh Sandro da Silva memberikan kekasaran yang dilakukan oleh pemain Felda United, iaitu Fernandes Thiago, memberikan sepakan percuma sekarang ini. Sementara itu Sandro da Silva sudah pun bergerak sekarang ini untuk berada posisi yang lebih selesa. Itu dia cuba asakan dilakukan oleh Sandro da Silva, tadi ditanduk keluar oleh pemain Felda United, iaitu Adib Aizuddin, untuk mengeluarkan bola itu dari permainan. Lontaran ke dalam yang pantas dilakukan oleh Muhammad Rizal. Satu lagi kedudukan yang menarik sekarang ini, tetapi tolakannya tidak sampai, dipintas dengan begitu kemas, dan kekasaran yang dilakukan cukup jelas terhadap Muhammad Syazwan Zanau oleh pemain ini, iaitu Firdaus Fauzi. Dan satu asakan di bahagian belakang oleh Firdaus sebentar tadi. Saya kira kekasaran seperti ini tidak seharusnya dilakukan oleh pemain-pemain Felda United, kerana ini boleh membahayakan pintu gol mereka sendiri. Ya, jika kita lihat tadi pemain Kedah beliau menghadap ke pintu gol sendiri. Jadi saya rasa beliau hanya perlu berada di belakang Muhammad Syazwan sebentar tadi. Ya. Jadi kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan percuma sekarang ini yang akan dilakukan oleh Sandro da Silva. Cantik! Itu dia gol! Menit ke-50. Satu sepakan yang cukup menarik, cukup cantik daripada Sandro da Silva. Inilah yang dikatakan satu sepakan percuma yang cukup sempurna, cukup dengan kelajuannya, cukup dengan ketepatannya, dan yang lebih menarik, Akmal, cukup dengan lencongannya. Ya, inilah kelebihan yang ada pada
Sandro da Silva. Beliau sebelum ini sudah beberapa kali menjadikan gol seperti ini, dan inilah yang beliau lakukan, berjaya menjadikan gol kedua buat pasukan Kedah. Itulah yang perlu dielakkan oleh pemain-pemain Felda, melakukan kesilapan, melakukan kekasaran di hadapan pintu gol sendiri, kerana ia boleh menghukum pasukan Felda sendiri. Jadi semakin sukar sekarang ini kedudukan bagi Felda United. Kedah sekarang ini mendahului dengan 2-1, dan dari segi kedudukan agregat sekarang ini mereka mendahului dengan 4-3. Satu tugas yang cukup berat bagi pemain-pemain Felda United, tetapi mereka perlu bangkit. Mereka perlu memperkemaskan corak permainan mereka, dan mereka perlu tidak melakukan banyak kesilapan-kesilapan ataupun kekasaran-kekasaran yang tak sewajarnya dilakukan. Ya, itulah yang perlu dielakkan oleh pemain-pemain Felda, memperkemaskan jentera serangan mereka, tapi dalam pada masa yang sama mengelak untuk melakukan kesilapan di hadapan pintu gol sendiri. Ahmad Syamin Yahya sekali lagi cuba menggerakkan dari bahagian tepi di sebelah kiri bagi pasukan Felda United, walaupun cuba dibantu oleh Firdaus Fauzi sebentar tadi. Sementara itu kita lihat di gambar Syafizan Hashim memperkatakan sesuatu dengan pembantu pengadil, iaitu Hamzah Jaafar. Inilah penjaring gol yang kedua bagi pasukan Kedah, iaitu Sandro da Silva, dan jaringan itu meletakkan beliau antara penjaring gol terbanyak setakat ini. Sudah pun menjadikan jumlah jaringan gol yang dilakukan oleh Sandro da Silva kepada 8 gol secara pribadinya dalam saingan TM Piala Malaysia 2015. Ya, rasanya pemain pegawai pasukan Kedah boleh memberikan sesuatu kepada Sandro da Silva untuk musim yang berikutnya, kerana beliau banyak menyumbang kepada kemenangan peringatan pasukan Kedah. Satu lagi gerakan Edek sekarang ini, tetapi lambat pula gerakan ataupun susulan yang dilakukan oleh rakan yang lain. Jadi terlepas satu lagi peluang yang agak menarik sebenarnya bagi pasukan Kedah untuk menambah jaringan gol mereka. Adib, satu gerakan yang menarik sekarang ini cuba diatur oleh pemain-pemain Felda United, dan apakah asakan dilakukan? Tidak, kata pengadil. Walaupun kelihatan di sana Fernandes Thiago Augusto seolah-olah diasak ataupun dijatuhkan, tetapi tidak dari segi penglihatan Muhammad Zamzaidi Katimin, iaitu pengadil yang mengadili perlawanan pada malam ini. Tepakan yang dilakukan oleh Farizal Harun. Satu lagi gerakan Syamin, tetapi walaupun beliau cuba melakukan cross ataupun hantaran, tetapi tidak begitu kemas sepakan yang dilakukan oleh Ahmad Syamin Yahya. Terlepas satu lagi gerakan ataupun asakan serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Felda United. Sana ialah Syahrul Saad. Hantaran jauh yang dilakukan sekarang ini. Walaupun Muhammad Haidin berada di sana, tetapi kawalan kemas yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Ghazali tidak memberi sebarang ruang kepada pemain Felda United ini, iaitu Muhammad Hadin Azman, untuk melakukan gerakan yang lebih kemas. Mendapat lontaran ke dalam Nindra Putra. Satu sepakan yang tidak kemas pula dilakukan, dan akhirnya terlepas. Satu hantaran jauh yang cuba mencari Ede, tetapi mudah saja dikawal oleh pemain Felda United ataupun pemain tepuk tangan Adib terlepas. Dan satu lagi gerakan yang menarik sekarang ini, Badru Bakhtiar, apakah dapat melakukan sesuatu? Hantaran jauh yang sedikit terkandas, dan akhirnya terlepas juga Loridon Krasniki yang berada di sana. Mereka telah mula melakukan asakan demi asakan untuk mengkucar-kacirkan barisan pertahanan Felda United yang terpaksa bekerja keras sekarang ini untuk mencari gol penyamaan. Dan itu dia asakan yang agak keras dilakukan terhadap Fernandes Thiago Augusto. Dia sendiri tidak berpuas hati. Apatah lagi Irfan Bakti Abu Salim, dia juga menegur apa yang dilakukan ataupun kekasaran yang dilakukan terhadap pemain. Kita lihat bagaimana asakan yang agak keras sebenarnya dilakukan oleh pemain Kedah, itu Khairul Helmi. Felda masih lagi berusaha. Tolakan pendek yang dilakukan oleh Zahrahan Kraga. Satu lagi chip yang cuba mencari Zahrahan
Kerangga, tetapi terlalu kuat dan mudah bagi Muhammad Firdaus untuk menyelamatkan keadaan. Masuk ke minit 56. Tandukan yang dilakukan oleh Syahrul Saad. Kawalan mudah yang dilakukan oleh Syafizan Hashim. Tetapi kali ini ada kekasaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Sandro. Sepakan percuma yang pantas dilakukan. Sepakan yang tergopoh-gapah pula dilakukan oleh Indra Putra. Sekali lagi kesalahan dilakukan, dan satu lagi sepakan percuma sekarang ini diberikan oleh pengadil Muhammad Azam Zaidi kepada pasukan Felda United. Terkena tangan Sandro da Silva tadi. Dan sepakan percuma ini akan dilakukan oleh Zahrahan Kerangga, pemain yang saya katakan agak tenggelam corak permainannya, pemain yang berasal dari Liberia ini. Satu hantarannya agak menarik, cuba mencari Indra Putra, tetapi berjaya dikeluarkan. Dan ini satu gerakan yang menarik sekarang ini, satu situasi yang cukup menarik. Sandro masih lagi berusaha keras, tetapi asakan yang dilakukan oleh Zahrahan Kerangga menyukarkan pergerakan yang cuba dilakukan oleh Sandro da Silva. Ya, kalau kawalan yang baik daripada Zahrahan sebentar tadi, ya. Kalau tidak mungkin Sandro mampu untuk mengancam pintu gol pasukan Felda. Kita lihat bagaimana bekerja keras Muhammad Rizal Ghazali untuk mengawal pergerakan pemain Felda United yang cuba melakukan asakan. Sana ialah Syahrul Saad. Masih lagi Syahrul, menunggu saja sekarang ini ialah Firdaus Fauzi. Tetapi beliau mengambil keputusan terlalu lama sebenarnya, mengambil keputusan untuk membuat hantaran. Akhirnya menghantar tinggi ke depan pintu gol, tetapi mudah dikawal oleh Bojan Meladinovic. Ataupun maafkan saya, bukan Bojan sebenarnya, tapi Baksuwan. Dan itu dia satu lagi hantaran cross yang dilakukan oleh pemain ini, yaitu Fernandes Thiago Augusto. Tetapi tidak ada rakan-rakan yang dapat membaca sepakan lintang yang beliau lakukan. Kita lihat bagaimana lontaran jauh yang dilakukan, pergerakan menarik daripada Fernandes Thiago, tetapi kita lihat terlalu jauh pula Indra Putra berada di sana, dan mudah bagi Muhammad Firdaus untuk menyelamatkan keadaan. Ya, hantaran daripada Thiago tadi agak ke dalam, itulah yang bolehkan penjaga gol pasukan Kedah tadi Muhammad Firdaus untuk mudah menangkap bola hantaran daripada Thiago sebentar tadi. Masih lagi berusaha sekarang ini pemain-pemain Felda United untuk mencari gol punya Indra Putra. Satu lorongan yang baik dilakukan oleh Indra Putra. Sekali lagi pergerakan Fernandes Thiago Augusto agak sukar, tetapi mereka masih mempunyai ruang sekarang ini. Kesilapan pula dilakukan, gagal untuk melakukan satu tolakan yang lebih kemas kepada rakan, dan akhirnya terlepas pergerakannya diatur oleh Muhammad Hadin Azman. Dan satu asakan yang baik daripada Hadin Azman sebentar tadi, tapi pemain pertahanan pasukan Kedah sudah bersedia untuk menerima gelecekan yang ingin dilakukan oleh Hadin Azman. Mereka bertarik arus sekarang ini, asakan yang dilakukan. Satu lagi hantaran cross, dan itu dia satu peluang yang cukup menarik, satu turning yang cukup gemas daripada Fernandes Thiago. Tetapi sayang sekali. Kita lihat ulang tayang bagaimana sepakan yang beliau lakukan sebentar tadi, hasil daripada hantaran cross yang kemas, dan satu berjaya melakukan turning, tetapi sepakan tidak tepat kesasaran yang dicari. Hantaran tepat daripada Adib. Ya, satu turning yang cukup baik daripada Thiago sebentar tadi, tapi sayangnya sepakan beliau sedikit tersasar. Dan apapun pemain ini perlu diberi perhatian oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Kedah. Jika tidak, beliau mampu untuk menjaringkan gol buat pasukan Felda. Jadi sudah ada peluang-peluang yang dicipta oleh pasukan Felda United, terutamanya dalam separuh masa yang kedua ini, yang boleh mencemaskan pintu gol pasukan Kedah. Tetapi mereka harus berhati-hati. Kegairahan melakukan serangan mungkin akan membuka ruang di barisan pertahanan mereka melalui counter attack yang pantas daripada pasukan Kedah. Ya, dalam mereka melakukan serangan, mereka juga perlu untuk memperkemaskan barisan pertahanan mereka, kerana seperti yang Syikawi cakap tadi, pasukan Kedah boleh menghukum mereka dengan kekuatan yang ada pada mereka. Itu kekasaran yang sengaja dilakukan oleh Indra Putra, dan dia dinamakan
mendapatkan kad kuning yang kedua dan artinya dia juga menerima kad merah sekarang ini daripada pengadil. Sesuatu yang tidak harus dilakukan oleh Indra Putra. Memang jelas dia menyiku sebenarnya pemain Kedah sebentar. Kita lihat ulang tayang bagaimana kekasaran yang dilakukan terhadap Syafizan. Dia dengan sengaja, walaupun pada situasi yang tidak perlu dilakukannya, tetapi dia menyiku Syafizan Hashim. Dan saya kira keputusan tepat dilakukan oleh Muhammad Zamzaidi, melayangkan kad kuning yang kedua sekaligus melayangkan kad merah kepada Indra Putra Mahyudin. Ya, satu tindakan yang tepat daripada pengadil perlawanan kerana kelihatan jelas Indra menyiku muka Syafizan Hashim sebentar tadi, dan itulah satu kerugian buat pasukan Felda kerana tindakan sedemikian tidak perlu dilakukan oleh seorang pemain yang cukup berpengalaman. Jadi saya rasa satu kerugian kerana pasukan Felda sekarang memerlukan gol. Jika ini berlaku dengan 10 orang pemain, saya rasa memang akan menyukarkan mereka untuk menjadikan gol penyamaan. Kita lihat sekali lagi bagaimana insiden itu berlaku, dan saya kira Irfan Bakti sendiri tidak harus menyalahkan keputusan yang dibuat oleh pengadil sebenarnya, kerana kekasaran seperti itu, apa yang disebut oleh Akmal Rizal tadi, tidak harus dilakukan. Dan kita lihat bagaimana Muhammad Syazwan Zainal sendiri mungkin begitu marah dengan apa yang berlaku. Jadi satu tugas yang cukup berat sekarang ini kepada Irfan Bakti. Dia terpaksa merombak sekarang ini dari segi strategi dan juga corak permainan pasukan Felda United, dan tidak mustahil barangkali akan ada pemain-pemain akan dibawa masuk dan mungkin ada seorang pemain akan dibawa keluar, mungkin pemain di barisan serangan. Tak tahulah, mungkin pengalaman anda sendiri Akmal, apa yang perlu dilakukan. Kredibiliti Irfan akan teruji ya, dengan 10 orang pemain dengan ketinggalan 1 gol. Apa yang perlu dilakukan adalah menjadikan gol, dan apakah bentuk pemain yang ingin dimasukkan oleh Irfan sebentar lagi kita akan saksikan sendiri sebentar nanti. Jadi kesempatan yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemain-pemain Kedah sendiri untuk menambahkan jaringan gol mereka, untuk memberikan satu kedudukan yang cukup selesa kepada mereka untuk menempah tiket ke pertandingan akhir TM Piala Malaysia 2015. Ialah bagaimana penguasaan yang ditunjukkan oleh pemain Kedah sekarang ini. Tolakan yang mudah dilakukan oleh Bang Siung Wan sebentar tadi. Satu lagi hantaran jauh yang cuba mencari Cedi Ede, tetapi terlalu kuat dan terlebih dahulu dia berada pada posisi offside. Saya beritahu bahawa Nazmi Faiz sudah pun berjaya menjaringkan gol yang kedua bagi pasukan Selangor. Jadi kedudukan 2-0 di Stadium Shah Alam bertemu dengan pasukan Pahang juga merupakan satu situasi yang cukup meyakinkan saya kira bagi pasukan Selangor untuk menempah tiket ke pertandingan akhir TM Piala Malaysia 2015. Sasakan yang cuba dilakukan tetapi sekali lagi terlepas. Zahrahan Kerangga, clearance yang agak keras dilakukan oleh Badu Bahtia untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Masakan yang dilakukan oleh Fernandes Thiago, permainan diteruskan kata pengadil. Jadi bantu sekarang ini oleh Liridon Krasniki. Liridon menarik hantaran yang dilakukan kepada Sandro De Silva. Masih lagi Sandro, satu hantaran tinggi ke depan pintu gol. Ini satu peluang yang agak menarik sekarang ini. Syafizan masih lagi mengawal, terpaksa menolak ke belakang pada Badru Bahtia berada di sana. Dan satu lagi hantaran ke depan pintu gol, mungkin melakukan percubaan terus yang dilakukan sebentar tadi. Tetapi sudah pun bersiap sedia penjaga gol Felda United untuk menyelamatkan situasi. Serangan pantas yang dilakukan dan akhirnya pemain ataupun penjaga gol Kedah Muhammad Firdaus merebahkan diri untuk menyelamatkan situasi itu sebelum dipergunakan sebaik-baiknya oleh Fernandes Thiago Augusto. Nampaknya satu aksi yang menarik sekarang ini dapat kita lihat kerana Felda dengan kekurangan seorang pemain, jadi pasukan Kedah menggunakan kelebihan itu dengan melakukan serangan
dan peluang yang dimiliki oleh pasukan Kedah tadi sepatutnya boleh menghasilkan gol ketiga buat pasukan Kedah, tapi sayangnya kegopohan pemain-pemain penyerang pasukan Kedah telah mengakibatkan bola itu kehilangan dan menyebabkan juga Felda mempunyai peluang dalam serangan balas. Okey, sudah pun pulih sekarang ini Liridon Krasniki yang menghadapi sedikit kecederaan dalam usaha pasukan Kedah mengatur serangan sebentar tadi. Dan inilah pemain-pemain gantian Kedah yang sedang membuat warming up sekarang ini. Apakah mereka ingin menurunkan pemain nombor 20 iaitu Muhammad Syafiq Ahmad yang merupakan seorang pemain forward yang berpotensi sebenarnya, dan dia dikatakan pemain yang dianggap sebagai super sub bagi pasukan Kedah. Ya, beliau banyak menjaringkan gol apabila beliau dimasukkan di hujung-hujung permainan. Jadi saya rasa mungkin ada percaturan yang akan dilakukan oleh pengendali pasukan Kedah sebentar nanti. Jadi kembali semula menumpukan perhatian kepada permainan yang sedang berlangsung sekarang ini. Felda dalam usaha untuk mencari gol penyamaan, walaupun terpaksa berasi dengan 10 pemain. Percubaan jarak jauh yang dilakukan sebentar tadi oleh Firdaus Fauzi, tetapi walaupun penjaga gol Kedah iaitu Muhammad Firdaus, kebetulan namanya juga sama, hanya perlu merebahkan diri kerana bola itu sudah pun keluar di sebelah kanan pintu golnya. Ya, beliau ingin mencuba nasib dari jarak jauh ya, kerana mereka gagal untuk masuk lebih dekat di hadapan pintu gol Kedah. Jadi percubaan-percubaan itu mungkin ada sedikit nasib dan boleh menghasilkan sesuatu buat pasukan mereka. Mereka masih lagi berusaha sekarang ini. Aidin masih lagi mendapat peluang mencari ruang sekarang ini, tetapi gagal untuk melakukan cross yang bersih. Satu kawalan kemas dilakukan oleh pemain-pemain barisan pertahanan Kedah, dan mereka pula sekarang ini mengambil alih untuk mengatur serangan, tetapi hantaran yang cuba diarahkan kepada Badrul Bhatia tidak sampai, dan akhirnya pemain Kedah dipersalahkan. Pantas Adib sekarang ini bersama-sama dengan Zahrahan Kerangga, tetapi lorongan yang cuba dilakukan kepada Fernandes Thiago Augusto juga tidak menjadi. Kawalan yang cukup kemas, tetapi kata pengadu, kekasaran sudah pun dilakukan oleh Syafizan Hashim terhadap Hadin Azman. Walaupun dari penglihatan kita seolah-olah itu merupakan satu tackle yang agak bersih, sebenarnya dia mengarahkan tackle itu ke arah bola, bukan ke arah pemain. Tetapi pengadil pastinya mempunyai persepsi ataupun penglihatan yang lebih tepat daripada kita. Dari sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Felda United, tinggi di depan pintu gol. Tandukan keluar yang dilakukan oleh Boyan Miladinovic, pemain nombor 4 sebenarnya itu Bang Siung Wan bagi pasukan Kedah, dan akhirnya Syarul Saad sendiri terlepas satu lagi peluang yang cukup menarik. Itu dia sepakan dia ataupun hantaran yang dilakukan oleh Boyan Miladinovic sebentar tadi, tetapi tidak kepada rakan. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan, sekali lagi terlepas. Jauh yang tidak sampai kepada Zahrahan. Gerakan pantas sekarang ini yang dilakukan, satu lorongan yang agak menarik, tetapi agak jauh untuk dikejar oleh Badrul Bhatia. Walaupun satu idea yang cukup menarik sebenarnya daripada pemain ini, iaitu Sandro da Silva. Satu lorongan yang cuba diarahkan kepada Badrul. Ya, Badrul. Satu lagi gerakan yang cuba diatur, sekali lagi terlepas. Jadi penguasaan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Kedah sebenarnya, terutamanya Badrul Bhatia sendiri bersama-sama dengan Liridon Krasniki dan juga Sandro da Silva. Bagaimana anda melihat? Ya, saya rasa dalam 20 minit terakhir ini pemain-pemain Kedah tidak perlu terlalu terburu-buru ke hadapan, kerana mereka sudah mendahului dengan 2-1. Jadi mereka perlu untuk buat hantaran-hantaran pendek, bertukar-tukar hantaran bagi untuk menyukarkan pemain Felda untuk merampas bola itu. Sekali lagi kita lihat bagaimana Zahrahan Kerangga terlepas melalui asakan yang cuba dilakukan, dan di sini ialah Muhammad Hadin terpaksa menolak ke belakang sekarang ini.
bagi membolehkan Firdaus melakukan sesuatu. Dan satu lagi kesilapan yang dilakukan, tandukan yang dilakukan oleh Bojan Milanovic. Clearance yang tidaklah begitu baik sebenarnya dilakukan oleh Syafizan Hashim. Mereka harus seperti apa yang disebut oleh Akmal tadi, mengawal saja permainan ini, bermain dengan tenang. Dan itu dia seperti yang saya sebutkan tadi, Muhammad Syafiq Ahmad akhirnya dibawa masuk. Ya, ini satu strategi daripada jurulatih pasukan Kedah, mungkin untuk kerana merehatkan Syazwan, kerana beliau sudah melakukan tugas beliau dengan baik, dan sekarang ini peluang untuk Syafiq Ahmad pula untuk mengambil alih tugas Syazwan dan melakukan sesuatu buat pasukan Kedah untuk tempoh 20 minit terakhir ini. Dan satu tindakan yang tepat juga sebenarnya dilakukan oleh Marco, kerana kalau kita lihat insiden yang berlaku di antara beliau dan juga Indra Putra tadi, dia juga setakat ini sudah pun menerima satu kad kuning. Ya, mungkin itu salah satu perancangan untuk mereka bermain di perlawanan akhir nanti jika mereka layak. 71 minit sudah pun berlalu. Situasi yang semakin tertekan sebenarnya bagi pemain-pemain Felda United. Dan mungkin kemasukan Muhammad Syafiq akan memberikan tekanan ataupun masalah yang bertambah sebenarnya kepada barisan pertahanan pasukan Felda United. Sementara itu dibiarkan saja oleh Syafizan untuk lentaran ke dalam. Lantaran yang cuba diarahkan kepada Muhammad Hadin Azman, yang jelas bahawa beliaulah yang lebih banyak memainkan peranan sekarang ini untuk mengatur serangan dari sebelah kanan, sayap di sebelah kanan. Tapi apabila beliau menerima bola, tidak ada pemain lain yang membantu beliau. Jadi saya rasa apabila beliau berkeseorangan di hadapan, saya rasa agak menyukarkan mereka menembusi pertahanan pasukan Kedah. Satu sepakan jauh sekarang ini, cuba mencari Ede. Dia bersama-sama dengan Bojan Milanovic. Akhirnya terlepas. Pemain ini juga terpaksa bekerja keras sekarang ini di barisan pertahanan. Bukan mudah sebenarnya untuk mengawal pergerakan Cedi Ede. Begitu juga dengan Sandro da Silva yang cuba menggerakkan serangan sekarang ini bagi pasukan. Sini satu lagi gerakan yang menarik. Ede sekarang ini satu hantaran, tetapi terkandas hantaran yang cuba dilakukan. Dan Felda United pula sekarang ini cuba mengatur gerakan. Ahmad Syamin, apakah dia perlu melakukan sesuatu sekarang ini? Sementara itu kita lihat pemain-pemain Kedah sekarang ini sudah pun turun ke bawah untuk mengawal pintu gol mereka. Zahrahan Kerangga, hantaran yang tidak tepat kepada rakan. Peluang sekarang ini kepada pemain gantian yang dibawa masuk, Muhammad Syafiq. Tetapi apakah beliau dijatuhkan? Kekasaran yang dilakukan oleh Syahrul Saad. Dan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Kedah. Sesuatu yang saya sering katakan bersama dengan Akmal, tidak harus dilakukan oleh pemain-pemain Felda United, kerana ini menambahkan tekanan kepada pasukan mereka sendiri. Jadi Sandro akan sekali lagi mengambil sepakan percuma ini. Sekali lagi akan menggunakan kepakarannya melalui sepakan percuma ini untuk menewaskan penjaga gol Felda United, yaitu Farizal Harun. Apakah dia dapat melakukan sesuatu yang menarik seperti apa yang dilakukannya melalui jaringan golnya sebentar tadi? Kali ini walaupun target itu kelihatan sama saja seperti apa yang dilakukannya dalam minit yang ke 50 tadi, tetapi kali ini tidak menjadi seperti yang diharapkan. Ya, beliau ingin melencongkan bola seperti mana beliau jaringkan sebentar tadi, tapi agak keluar kali ini, dan itu membolehkan sepakan gol buat pasukan Felda. Itu dia pengumuman yang dibuat. Jumlah penonton yang berada di Stadium Darul Aman ini 30,000 penonton membanjiri Stadium Darul Aman. Dan tentunya lah penyokong Kedah
yang merupakan jumlah terbesar, majoriti daripada penyokong-penyokong ataupun penonton-penonton yang berada di Stadium Darul Aman ini pastinya sekarang ini sedang tersenyum puas kerana melihat prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan mereka. Dan mungkin Tetapi mereka masih ada masa. mereka boleh berkira-kira untuk membeli tiket perjalanan ke Kuala Lumpur nanti. Ya. Okey, apapun kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan percuma bagi pasukan Felda United. Boyan melakukan percubaan terus, agak bahaya sebenarnya percubaan leret yang dilakukan oleh Boyan Miladinovic, tetapi sayang sekali tidak on target. Kita lihat bagaimana serong sedikit saja di sebelah kanan pintu gol. Itu sepakan yang baik sebenarnya, satu percubaan yang menarik yang dilakukan oleh Boyan Miladinovic. Ya, satu teknik sepakan yang menarik daripada Boyan sebentar tadi, hampir-hampir memerangkap Muhammad Firdaus. Dan apapun sekarang ini, saya harap pemain Kedah lebih bertenang dan pemain-pemain Felda pastinya akan terus melakukan serangan untuk cuba untuk menjaring gol penyamaan dan mengheret perlawanan ke perlawanan masa tambahan. Sementara itu Farizal Harun menghadapi kecederaan sekarang ini. Jadi kita lihat bagaimana jaringan gol yang dilakukan sebentar dalam separuh masa yang pertama tadi oleh Ahmad Syamin Yahya, minit ke-38. Satu jaringan yang menarik dan kita lihat bagaimana hantaran Badrul yang begitu tepat sebenarnya disudahi dengan sempurna oleh Cedi Edeh, minit ke-43. Dan inilah sepakan yang saya katakan cukup menarik sebenarnya, dilakukan oleh Sandro da Silva, menit yang ke-50. Ya, kedudukan 2-1 ini cukup selesa buat pasukan Kedah untuk mereka melangkah kaki ke perlawanan akhir selepas kali terakhir melangkah ke perlawanan akhir pada tahun 2008. Jadi Kedah sekarang ini akan melakukan satu lagi pertukaran. Pemain nombor 6 iaitu Syafizan dibawa keluar dan saya kira P. Rajesh yang itu dia P. Rajesh yang dibawa masuk. Jadi sudah dua pertukaran yang dilakukan oleh Irfan oleh Marco ataupun Raymond Marcote. Ya, Syafizan mungkin mengelakkan beliau daripada menerima kad ataupun mengalami kecederaan kerana beliau adalah tonggak pertahanan yang cukup penting buat pasukan Kedah, dan ketiadaan beliau dalam perlawanan akhir boleh menenggelamkan. Ya, ini satu lagi pertukaran. Faris Daniel pula dibawa masuk bagi pasukan Felda United dan dia mengeluarkan Adib kalau tak silap saya tadi. Mungkin penerbit boleh membetulkan nanti. Muhammad Hadin Azman sebenarnya yang dibawa keluar. Jadi itulah pertukaran yang dilakukan oleh Felda United. Muhammad Faris Daniel dibawa masuk menggantikan Muhammad Hadin Azman, pemain sayap ataupun attacking midfielder dari sebelah kanan. Kasaran yang dilakukan oleh pemain yang baru saja dibawa masuk iaitu Faris Daniel. Sepakan percuma bagi pasukan Kedah. Dan kali ini pemain Kedah pula dipersalahkan kerana melakukan kekasaran. Sandro da Silva yang melakukan sakan sebentar tadi. Cara permainannya agak perlahan sekarang ini daripada kedua-dua pasukan. Agak lambat terpecahan ataupun asakan yang dilakukan sebentar tadi, dan kekasaran pula yang dilakukan oleh Loridon Krasniki, dan ini memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Felda United dalam usaha mereka untuk menyamakan kedudukan. Tetapi itu juga belum mencukupi sebenarnya untuk membolehkan mereka melangkah ke saingan ataupun ke pertandingan akhir Piala Malaysia 2015 ini. Sekali lagi tugas dan tanggungjawab diberikan kepada Boyan Miladinovic untuk melakukan sepakan percuma ini. Mudah kali ini dibaca dengan tepat oleh Muhammad Firdaus. Set piece yang diatur dan akhirnya sepakan yang dilakukan oleh Boyan Miladinovic berjaya ditangkap dengan kemas oleh Muhammad Firdaus.
sepakan yang agak lemah ya, yang tidak boleh menghasilkan apa-apa buat pasukan Felda. Dan ini satu gerakan yang menarik sekali lagi, Badrul Bakhtiar. Sana tadi adalah Muhammad Syazwan, kembali semula cuba mencari Badrul Bakhtiar, tetapi kawalan kemas dari Adib Azuddin. Tandukan yang cuba dilakukan tadi oleh Thiago, dan kali ini satu kedudukan yang menarik. Sekali lagi dia sudah pun terperangkap dengan perangkap offside. Jadi Edeh, kita lihat sekali lagi satu lagi keputusan yang agak menarik sebenarnya kalau kita lihat kepada pergerakan yang dilakukan oleh Chadi Edeh. Satu kedudukan yang agak bahaya sekarang ini, tidak ada apa kekasaran yang dilakukan terhadap Fernandes Thiago Augusto. Kelihatan seperti tidak offside ya bola tadi. Ada seorang lagi pertahanan yang lambat untuk buat push up. Kita faham tentang tugas dan tanggungjawab terutamanya pengadil dan juga pembantu pengadil yang diarahkan untuk mengadili perlawanan-perlawanan seperti ini, diberi tanggungjawab kerana mereka juga mempunyai tanggungjawab yang cukup berat. Mungkin mereka tidaklah berada pada situasi seperti seperti awak dan juga saya, penyanyi Akmal ya, berada kita boleh melihat dari segi slow-mo, playback dan sebagainya. Tetapi keputusan pengadil itu sendiri terpaksa membuat keputusan itu pada masa yang tepat, pada masa yang pantas. Ya, betul. Dan mereka juga seperti pemain-pemain mempunyai tugas yang cukup berat dalam perlawanan yang besar seperti ini. Mereka mempunyai pressure dari pemain-pemain dan juga penonton yang datang ke stadium. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan Edeh sekarang ini, cuba menggerakkan serangan. Memang jelas ada halangan yang dilakukan oleh Firdaus Fauzi, dan tersenyum saja Muhammad Zamzaidi Katimin, walaupun Chadi Edeh mungkin mengharapkan sesuatu sepakan percuma. Dan Kedah akan melakukan satu lagi pertukaran, akan memasukkan Muhammad Farhan, dan ini mungkin akan memberikan sesuatu yang menarik juga. Tetapi Chadi Edeh, iaitu penjaring gol utama mereka, dikeluarkan. Jadi Akmal, apa sebenarnya strategi apabila mengeluarkan Chadi Edeh yang merupakan target man mereka dan memasukkan pemain baru itu? Tapi kita tumpukan perhatian dulu kepada jaringan ataupun serangan yang cuba diatur melalui Badrul Bakhtiar sekarang ini bagi pasukan Kedah. Masih lagi berusaha, masih lagi ada ruang. Satu rembatan yang cukup kencang yang dilakukan oleh pemain Kedah, iaitu Badrul Bakhtiar, tetapi sayang sekali tinggi sedikit melipasi pintu. Ini dia Farhan sebenarnya yang melakukan percubaan itu. Ya, mungkin itu satu taktikal yang dilakukan oleh pengendali pasukan Kedah, mengeluarkan Chadi Edeh kerana Kedah sudah mendahului dengan 2 gol, dan kemasukan Farhan boleh mengkucil-kacilkan pertahanan pasukan Felda kerana beliau mempunyai kepantasan dan juga membuat kawalan bola yang baik untuk memudahkan pasukan Kedah mengawal bola sepenuhnya dalam baki perlawanan ketika ini. Dan itulah percubaan yang cukup menarik sebenarnya. Jadi semakin tertekan sekarang ini. Tinggal hanya lebih kurang 6 minit saja lagi masa sebenar perlawanan ini. Situasi yang semakin menekan bagi pasukan Felda United FC. Sementara itu bagi pasukan Kedah, mereka tidak boleh terlalu leka. Mereka juga perlu melakukan asakan untuk mencari sekurang-kurangnya 1 gol lagi bagi mengukuhkan kedudukan mereka. Gerakan yang cuba diatur melalui Leridon Krisnovic, masih lagi Leridon Krasniki. Satu kekasaran yang mungkin berlaku, tetapi pengadil meneruskan permainan, tidak ada apa-apa katanya. Jadi counter attack yang pantas sekarang ini. Apakah Thiago akan dapat melakukan sesuatu bagi pasukan Felda United? Akhirnya terlepas begitu saja gerakan yang ingin disudahkan oleh Fernandes Thiago Augusto, dan sepakan sudut sekarang ini ataupun sepakan penjuru bagi pasukan Felda United. Inilah pemain yang kita lihat di gambar, iaitu Rizal Ghazali, yang terpaksa bekerja keras untuk mengawal pergerakan Fernandes Thiago Augusto. Ya, Rizal Ghazali telah menjalankan tugas beliau dengan baik ya. Setakat ini berjaya mengekang asakan dari sebelah kanan beliau.
Felda United sepakan penjuru, satu delivery yang mudah saja dikeluarkan oleh pemain Kedah, tetapi masih lagi mencuba sekarang ini Zahrahan Kerangga. Ini satu kedudukannya agak menarik. Apakah offside? Sudah pun berada pada posisi offside. Kita lihat ulang tayang, memang jelas ini keputusannya tepat dibuat oleh pembantu pengadil, kerana memang jelas bahawa Fernandes Thiago Augusto sudah pun berada pada posisi offside. Ya, beliau ternyata sudah berada di belakang pertahanan terakhir pasukan Kedah, dan itu memangnya keputusan yang cukup tepat telah dilakukan oleh pembantu pengadil. 4 minit saja lagi masa permainan yang tinggal, tidak termasuk masa tambahan. Semakin yakin barangkali penyokong-penyokong Kedah bahawa pasukan mereka akan beraksi dalam pertandingan akhir TM Piala Malaysia 2015. Dan seperti yang saya katakan bersama dengan Akmal tadi, kalaulah Selangor juga melayakkan diri ke pertandingan akhir, ini berarti ulangan kepada pertandingan akhir tahun 2008, di mana Kedah muncul sebagai juara Piala Malaysia. Ya, perlawanan akhir yang pasti menarik perhatian ramai, kerana kedua-dua pasukan mempunyai jumlah penyokong yang cukup ramai dan juga baik, saya rasa. Ya. Tetapi Felda United belum lagi berputus asa, masih lagi mencuba. Walaupun Bojan Miladinovic telah pun dijatuhkan sebentar tadi. Kita lihat bagaimana asakan yang agak keras dilakukan oleh Muhammad Rizal Ghazali terhadap Bojan Miladinovic. Sementara itu Sandro bersama-sama dengan Leridon juga sudah pun turun ke bawah untuk membina benteng. Sekali lagi Bojan akan melakukan sepakan terus ke arah pintu gol. Sekali lagi mencuba dengan sepakan leret, tetapi sekali lagi Muhammad Firdaus berjaya mengagak ataupun membaca sepakan itu dengan tepat, dan beliau merebahkan diri untuk menyelamatkan ataupun melakukan satu tangkapan yang cukup kemas. Ya, Muhammad Firdaus ternyata sudah bersedia dengan sepakan tadi. Dan ini satu peluang, nasib baik berjaya dipintas dia dengan tepat tadi oleh pemain Felda United. Kalau tidak, mungkin pintu gol mereka akan terancam lagi. Asakan yang cuba dilakukan, tetapi bekerja keras juga di sana Syukur Adan. Akhirnya clearance dilakukan oleh Bang Siwan. Apakah ini akan memberi ruang? Ini satu kedudukan yang menarik sekarang ini kepada Muhammad Syafiq. Dia memberikan kepada rakannya, tetapi sayang sekali pada satu kedudukan yang sudah pun terbuka, gagal disempurnakan oleh Muhammad Farhan. Itulah satu gerakan yang cukup menarik. Saya kira Syafiq juga tidak kedekut sebenarnya memberikan peluang ataupun lorongan kepada Muhammad Farhan, tetapi sayang sekali. Kita lihat ulang tayang bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh barisan pertahanan pasukan Felda United, iaitu Syahrul Saad sebentar tadi. Ya, satu kesilapan daripada Farhan Roslan membuat sepakan yang agak liar, kerana gol ketiga pasukan Kedah akan terus mematikan semangat pasukan Felda dan pasti akan menamatkan terus perlawanan pada malam ini. Betul. Sekali lagi hantaran jauh yang dilakukan sebentar tadi oleh pemain gantian, iaitu Farhan, dan satu hantaran ke depan pintu gol, tetapi terlalu kuat sebenarnya untuk dikejar, dan akhirnya terlepas satu lagi peluang bagi pasukan Kedah. Ada tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi, tak sampai pun 1 minit saja lagi permainan dalam masa sebenar, dan lepas ini mereka akan bermain dalam masa tambahan. Situasi yang mungkin sedikit tertekan ataupun semakin tertekan sebenarnya bagi pasukan Felda United. Kita lihat masih lagi berusaha sebenarnya satu placing yang cuba dilakukan oleh Syukur Adan, tetapi tidak menepati sasaran yang dikendaki. Ya, kita lihat kegigihan pemain Felda, walaupun mungkin agak kepenatan dengan 10 orang pemain, tapi mereka terus berusaha sehingga ke whistle penamat untuk mencari gol penyamaan. Masa sebenar sudah pun tamat sekarang ini. Mereka akan bermain dalam masa tambahan. 3 minit masa tambahan sekarang ini. 3 minit peluang bagi Felda United untuk melakukan sesuatu yang saya kira amat sukar sebenarnya, kerana kalaupun mereka berjaya menjaringkan gol untuk menyamakan kedudukan, ini berarti Kedah
sudah pasti juga akan melayakkan diri ke persaingan ataupun ke pertandingan akhir dengan kelebihan 2 jaringan gol di tempat lawan. Ya, itu yang perlu dilakukan oleh pasukan Felda, mencari gol penyamaan ketika ini. Apa sekalipun yang terjadi, mereka perlu menjadikan gol, dan untuk pasukan Kedah mereka perlu mempertahankan kedudukan ini dengan baik, tidak mudah kehilangan bola dalam 3 minit terakhir ini. Tolakan yang dilakukan tadi oleh Boyan cuba mencari Thiago, tetapi masih lagi tidak berjaya, dan counter attack pantas sekarang ini daripada pasukan Kedah di minit-minit ataupun dalam masa tambahan ini. Kekasaran yang dilakukan terhadap Boyan Melaninovic oleh Badrul dipersalahkan oleh pengadil. Sebenarnya ialah Fernandes Thiago Augusto. Asakan yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Felda United. Mereka perlu melakukan sesuatu sekarang ini. Sementara itu kita lihat Muhammad Faris Daniel juga sudah pun bersiap sedia sekarang ini untuk melakukan sepakan ini. Satu sepakannya agak menarik, tetapi akhirnya clearance berjaya dilakukan oleh pemain kedua, dan asakan yang cuba dilakukan hampir-hampir menjadi. Lihatlah corak permainan dalam situasi yang agak kelam kabut. Penjaga gol sudah pun keluar. Percubaan jarak jauh yang dilakukan sebentar tadi oleh Sandro da Silva. Satu pemerhatian dan juga idea yang cukup menarik sebenarnya daripada Sandro da Silva, kerana dia melihat Farizal Harun sudah pun naik ke atas dan agak lambat sebenarnya untuk turun ke depan ataupun menjaga pintu golnya, dan hampir-hampir membawa satu hasil yang cukup menarik. Ya, satu tindakan yang bijak daripada Sandro sebentar tadi. Hanya sedikit sahaja bola itu terkeluar daripada sasaran, jika tidak pastinya gol kedua peribadi beliau pada malam ini. Jadi tinggal hanya beberapa saat saja lagi permainan ini akan tamat, dan sementara itu penyokong Kedah sudah pun merayakan kejayaan pasukan mereka di Stadium Darul Aman di Alostar ini. Mereka sudah yakin bahawa pasukan mereka akan melangkah ke persaingan ataupun ke pertandingan akhir, tetapi kedudukan masih lagi mencemaskan, dan akhirnya berjaya dikeluarkan oleh pemain Kedah. Satu percubaan jarak jauh yang mungkin juga akan merupakan percubaan terakhir sebenarnya bagi pasukan Felda United. Dan itu dia tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil Muhammad Zamzaidi Katimin untuk menamatkan perlawanan ini, dan ini berarti bahawa pasukan Kedah akan marah ke pertandingan akhir TM Piala Malaysia 2015. Dan sudah pastilah ini merupakan satu kejayaan yang cukup dinanti-nantikan oleh penyokong Kedah sendiri, kerana kali terakhir mereka menjulang Piala Malaysia ialah pada tahun 2008. Dan ketika itu dalam persaingan atau pertandingan akhir mereka menewaskan pasukan Selangor dengan 3-2. Dan apakah besar kemungkinan bahawa lawan mereka yang sedang menunggu di pertandingan akhir juga adalah pasukan Selangor? Itu terpaksalah kita tunggu keputusan muktamad di Stadium Shah Alam, pertemuan Selangor dan juga pasukan Pahang. Apapun secara keseluruhannya, Akmal, pandangan anda kepada kejayaan pasukan Kedah setakat ini? Ya, satu perlawanan yang cukup menarik dilakukan oleh kedua-dua pasukan, dan apa yang boleh kita katakan tahniah buat pasukan Kedah. Daripada juara Liga Perdana, mereka layak ke Liga Super untuk musim depan, dan mereka telah berjaya layakkan diri ke perlawanan akhir Piala Malaysia. Satu aksi yang cukup konsisten oleh semua pemain-pemain dan juga pegawai, dan buat pasukan Felda tahniah kerana mereka merupakan pasukan kelab yang berjaya untuk menjadi salah satu pasukan yang cukup kuat di dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Jadi agak sayang sekali kerana jurulatih yang membimbing pasukan Kedah iaitu Tan Cheng Ho tidak dapat bersama dengan anak buahnya. Tetapi tahniah juga kita ucapkan kepada Raymond Marcote yang mengambil alih sebagai jurulatih sementara bagi pasukan Kedah. Tetapi yang pasti Tan Cheng Ho akan pulang ke Malaysia untuk menyaksikan bersama dengan pasukan Kedah dalam pertandingan akhir nanti. Jadi begitulah keputusan muktamad di Stadium Darul Aman di Alostar ini. Kedah berjaya menewaskan Felda United dengan 2-1 dan marah ke pertandingan akhir TM Piala Malaysia 2015.